Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah ilmu kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi masjid Jami' Parit Kasih beserta ahli-ahli puasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan lagi sekali kita dalam kuliah ilmu. Rasanya baru Selasa baru jumpa, hari Isnin dah jumpa ustaz lagi malam ni. Harapkan tuan-tuan tak jemulah dalam menuntut ilmu ini. Jangan lihat kepada siapa yang cakap, tapi ambil apa yang disampaikan. InsyaAllah tuan-tuan dan juga bersyukur kerana saya dapat hadir pada malam ini. Saya mula-mula macam tak dapat hadir sebab pagi tadi bangun-bangun tidur tengok orang rumah dekat sebelah. Biasa dia dah bangun, dia dah siap-siap mandi semua, dia nak pergi kerja. Sebab dia kerja, saya cuti. Sekolah cuti kan, kita cuti lah. Dia ikut waktu pejabat, dia kerja. Tapi pagi tadi dia tak siap-siap, tak bangun, tak siap-siap nak pergi kerja. Saya kata, kenapa tak siap-siap? Dia kata, hari ni kita cuti, dia cakap. Cuti. Kalau cuti tu dia tahulah, kita tahulah dia nak ajak pergi jalan-jalan. Saya kata tak boleh lah. Malam ni saya di kuliah, saya kata. Kat Parit Kasih kan, takkan saya nak batalkan, saya kata. Maka esoklah jalan-jalannya. Sambil nak balik kampung sekali. Dah lama orang lain awal cuti dah berjalan. Saya nak jalan akhir hujung cuti. Sebab bila ramai-ramai cuti, awal-awal cuti itu jam. Maka dah hujung-hujung ni orang dah tak cuti lagi dah. Sebab itu kita jalan cuti-cuti ujung-ujung. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lepas iaitu berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan, saya telah jelaskan berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan pada hari Isnin yang lalu. Dan dalam hadis yang kita baca pada yang lepas, ada ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, iaitu berkenaan dengan hari kiamat. Iaitu qala fa akhbirni anis saah. Katakan ataupun beritahu kepada aku, kata lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, katakan kepada aku, beritahu kepada aku tentang anis saah, tentang hari kiamat. Jadi dari kesinambungan yang ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, iaitu tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Tanda-tanda kedatangan hari kiamat, ataupun kita panggil sebagai as-sa'atus sughra was-sa'atul kubra. Tanda-tanda kiamat ini adanya tanda kecil as-sughra dan juga tanda-tanda besar, iaitu as-sa'atul kubra. Dibahagikan ulama
tentang tanda-tanda hari kiamat ini, ada tanda-tanda kiamat kecil dan juga adanya tanda-tanda kiamat yang besar. Oleh kerana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin manusia serta makhluk-makhluk yang lain ialah untuk masing-masing membuktikan setianya dan penghormatannya dengan mengerjakan amal ibadah kepadanya, maka untuk membicarakan dan membalas ketaatan dan kederhakaan tiap-tiap makhluknya sudah tentu adanya satu masa yang ditetapkan untuk tujuan yang demikian, iaitu hari kiamat. Seperti mana yang kita ketahui tuan-tuan, bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga jin dan juga makhluk-makhluk yang lain, tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami ciptakan manusia dan jin, kata Allah, tak lain dan tak bukan untuk beribadah, untuk menyembah aku. Maka ia adalah merupakan satu bentuk suruhan. Allah menciptakan manusia dan jin dan makhluk-makhluk yang lain untuk menyembah Allah. Dan ada di antara kita yang tidak mengikut, yang tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka perhitungannya, pembalasannya yang akan ditentukan dalam satu masa, iaitu hari kiamat. Sama juga dengan kita. Kalau kita buat jenayah, kita buat satu kesalahan jenayah yang berat, kita akan ditangkap, kita akan dibicarakan di mahkamah, dan di akhir nanti akan ada satu hukuman. Begitu juga dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sama ada kita buat, kita taat ataupun kita tinggalkan, maka di akhirnya nanti hari kiamatlah penentu segalanya. Ini tuan-tuan, seperti mana juga yang telah diterangkan di dalam kitab ini, bahawa orang yang datang kepada Nabi ini bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi kata pada orang lelaki tersebut, buat apa engkau tanya aku, sedangkan engkau lebih mengetahui. Dan kita dah tahu hadis ini, orang yang bertanya kepada Nabi ini adalah baginda ataupun adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang bertanyakan tentang hari kiamat. Maka tuan-tuan, apabila banyak hadis-hadis ataupun penerangan-penerangan daripada para ulama berkenaan dengan tanda-tanda berlakunya hari kiamat, dan ada di antara tanda-tanda tersebut yang sudah berlaku dan yang akan berlaku. Sebagai contoh tuan-tuan, di antara salah satu tanda yang terawal berlakunya hari kiamat adalah dengan lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang pertama. Dan tanda yang terakhir nanti yang kita akan jumpa adalah tiupan sangkakala. Ini tuan-tuan, sebenarnya kalau kita rujuk kepada banyak kitab-kitab, tanda-tanda kiamat ini juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebagai salah satu contohnya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Dalam surah Al-Qamar, telah dekat, yakni datangnya saat itu, iaitu kiamat, dan telah terbelah bulan. Zaman Nabi SAW tuan-tuan, bulan itu telah terbelah dua. Itu juga merupakan salah satu tanda-tanda daripada hari kiamat. Terbelahnya bulan dijadikan sebagai tanda sudah dekat pelaksanaan hari kiamat. Itu dia. Dan kalau kita tengok pada kitab-kitab tuan-tuan, para ulama banyak menjelaskan tentang tanda kiamat. Di antaranya 10 tanda besar berlakunya hari kiamat. 10 tanda ini tuan-tuan, para ulama berbeza pendapat.
Tapi 10 perkara ini, tanda ini akan berlaku. Yang pertamanya adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini tuan-tuan, kalau kita lihat, Dajjal ini hidup satu zaman dengan turunnya Imam Mahdi. Dajjal ini turun, dikeluarkan oleh Allah, kemudian turunnya Imam Mahdi. Maka ketika itu tuan-tuan, berlakulah satu peperangan yang besar di antara tentera Imam Mahdi dan juga Dajjal. Peperangan yang digambarkan sangat dahsyat tuan-tuan. Dan ketika itu, peperangan itu, orang-orang Islam, orang-orang muslimin ketika itu hampir tewas kepada pasukan Dajjal dan tentera-tenteranya. Hampir tewas tuan-tuan. Maka diturunkan Nabi Isa alaihi salam. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, dan ketika itu tuan-tuan, Nabi Isa alaihi salam lah yang akan membunuh Dajjal. Bukannya Imam Mahdi. Imam Mahdi ditakdirkan Allah tak boleh bunuh Dajjal. Yang boleh membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka ketika itu Nabi Isa berjaya membunuh Dajjal dan juga tentera-tenteranya habis, bersih. Maka ketika itu keadaan yang daripada peperangan itu tadi akan aman damai, akan tenteram seperti biasa. Maka ketika itu, tak lama selepas itu tuan-tuan, turunnya ataupun keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal tadi lain tuan-tuan. Dajjal tadi lain. Keluar lagi makhluk Allah ini, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang ini tuan-tuan, Ya'juj dan Ma'juj ni duduk di mana? Ya'juj dan Ma'juj ini, kalau kita baca kitab tentang tanda-tanda hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj ini duduknya di dalam lubang-lubang di dalam bumi. Ya'juj dan Ma'juj ni apa dia? Binatang? Bukan. Ya'juj dan Ma'juj ini juga manusia biasa yang duduknya dalam lubang-lubang di dalam bumi kita ini. Dan sekarang ini tuan-tuan, Ya'juj dan Ma'juj ini hampir-hampir nak dikeluarkan. Kerana baginda Nabi SAW pada suatu malam pernah bermimpi dan Rasulullah terjaga, dan isterinya bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau terjaga dalam keadaan engkau menggigil, menggeletar?" Kata Rasulullah, "Aku bermimpi akan hancurlah, celakalah kaum Arab. Kerana apa? Kerana aku melihat lubang untuk Ya'juj dan Ma'juj ini keluar telah pun ada." Rasulullah tunjukkan jari dia macam ni tuan-tuan. Jari dia, lubang dia macam ni. Ketika mana Rasulullah bermimpi itu, lubangnya macam ni. Kecil je tuan-tuan. Kecil je kan? Alah, kecil je, takkan dia boleh keluar. Tapi itu yang diberitahu kepada baginda Nabi SAW melalui mimpi itu 1443 tahun yang lalu. 1443 tahun yang lalu lubangnya dah besar macam ni. Kalau 1443 yang lalu sehingga ke hari ini, tuan-tuan rasa lubang dia dah besar mana? Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini akan berusaha untuk keluar daripada tanah, pada tempat di mana dia berada. 1443 tuan-tuan, tahun 1000 tahun. Agak-agak sekarang ni lubang tu dah besar mana?
Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan, dia manusia biasa. Dia manusia biasa yang kalau kita lihat dia ni dengan manusia, dengan kita ni, kita nampak dia ni pelik. Kita nampak dia manusia biasa, tetapi bila kita lihat dia, kita rasa ada satu kepelikan untuk dia. Bagi dia tu ada satu benda yang pelik. Cara dia bercakap pun tak ada antara kita manusia ni tak ada yang faham. Melainkan Zulkarnain. Zulkarnain ni siapa tuan-tuan? Zulkarnain ini ada setengah ulama mengatakan Zulkarnain ini adalah waliullah. Ada setengah ulama mengatakan jika Zulkarnain ini bukan wali Allah, maka dia adalah salah seorang nabi. Zulkarnain ini sahaja yang memahami bahasa percakapan yang dituturkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan ni, siapa yang akan membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj ini tuan-tuan, untuk apa Allah keluarkan dia? Allah dah keluarkan Dajjal, maka tak cukup dengan Dajjal, Allah keluarkan pula Ya'juj dan Ma'juj. Untuk apa Ya'juj dan Ma'juj ini? Untuk merosakkan apa yang berada di muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan, dia satu segerombolan manusia yang kalau kita lihat, kalau kita baca tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka ini bersifat ganas. Mereka akan membunuh sesiapa sahaja. Tak kira bangsa apa sekalipun, Ya'juj dan Ma'juj ini akan bunuh. Bunuh dengan kejam tuan-tuan. Bunuh dengan kejam. Sesiapa sahaja yang dia jumpa, bukan di Arab satu dunia, dia akan bunuh. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Ketika itu masih lagi Nabi Isa AS masih ada lagi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa berkata kepada Allah, wahai Allah, adakah aku yang akan membunuh Ya'juj dan Ma'juj? Kata Allah, wahai Isa, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini bukan lawan kau. Kau tak boleh lawan dengan dia. Nabi Isa boleh bunuh Dajjal, tetapi Nabi Isa tak mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Nampak tuan-tuan? Hebatnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah yang keluarkan tuan-tuan. Ini tanda-tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat. Adakah kita akan menempuh? Adakah kita akan jumpa dengan zaman ini tuan-tuan? Wallahu a'lam. Kalau kiamat itu berlaku minggu hadapan, kita akan jumpa. Tapi kalau kiamat itu berlaku lama lagi, maka kita tak akan jumpa lah. Sebab kita telah pun berlaku kiamat kecil dekat atas diri kita, iaitu mati. Peristiwa ini tuan-tuan akan dialami oleh orang yang hidup pada zaman berlakunya ataupun hampir berlakunya kiamat. Doa-doalah tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak berjumpa dengan zaman yang akan datang ini. Kemudian apa tuan-tuan? Bagaimana boleh dibunuh Ya'juj dan Ma'juj ini? Nabi Isa AS bersama dengan bersama dengan orang Islam yang beriman kepada Allah ketika itu naik ke atas satu bukit yang dinamakan Bukit Tur. Maka naik ke atas bukit itu, apa yang Nabi Isa dan orang Islam buat? Ketika itu mereka hanya mampu untuk berzikir, berdoa kepada Allah supaya Ya'juj dan Ma'juj ini dihapuskan. Berapa lama tuan-tuan? Wallahu a'lam. Berapa lama yang Allah akan perkenankan. Maka Nabi Isa dan juga orang Islam ketika itu berzikir, berdoa, sehinggalah akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Ya'juj dan Ma'juj habis tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, sebagai seorang Islam, benda yang utama bagi kita ini adalah doa. Doa tuan-tuan.
Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ini adalah senjata yang paling terbaik, yang paling power bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita ada apa-apa masalah ke tuan-tuan, ada apa-apa hajat yang kita nak minta pada Allah, maka berdoalah. Jangan putus asa tuan-tuan. Doa ini bukannya kita doa malam ni esok Allah makbulkan. Bukannya kita doa hari ini minggu depan Allah makbulkan. Berapa ramai manusia yang hidup di muka bumi ini berdoa kepada Allah tuan-tuan. Bukan kita, bukan penduduk Parit Kasih je yang doa. Parit Sayang sebelah pun berdoa juga. Senggarang pun berdoa juga. Rengit, Batu Pahat, semua orang berdoa tuan-tuan. Jadi berdoa ini merupakan satu senjata yang paling kuat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Yakinlah tuan-tuan dengan kehebatan doa. Jangan berhenti berdoa tuan-tuan. Kalau kita nakkan apa-apa sesuatu hajat sekalipun, doa. Jangan putus. Jangan putus doa. Jangan kita rasa macam, alah, aku ni doa pun Allah tak makbulkan pun. Jangan tuan-tuan. Doa dan terus berdoa. InsyaAllah suatu hari nanti Allah akan makbulkan permintaan kita. Kemudian tuan-tuan, apabila Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan, maka akan keluar tanda yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Ketiga-tiga tanda ini dikatakan sebagai tiga serangkai. Tiga serangkai. Macam penyakit lah. Kan ada penyakit tiga serangkai kan? Kencing manis, darah tinggi, apa lagi satu? Tiga serangkai. Penyakit tiga serangkai. Bahaya tu. Jadi yang kelima itu dikatakan keluar binatang yang dinamakan sebagai ad-dabbatul ard. Binatang yang keluar daripada bumi, yang melata. Binatang ni memang tak pernah ada zaman sekarang ni tuan-tuan. Dia akan keluar ketika mana hampir berlakunya kiamat besar. Kemudian akan keluar juga yang keenam, ad-dukhan. Ad-dukhan ini ialah asap. Ad-dukhan ini ialah asap. Bukan asap macam yang terbakar hutan tu, tak. Bukan asap yang macam kita bakar sampah tu. Asap ini turun keluarnya daripada langit. Dia akan turun dan dia akan menyelubungi seluruh dunia. Ini asap. Sebab tu kalau orang yang isap rokok tuan-tuan, kalau orang yang isap rokok, kalau tuan-tuan tengok papan tanda dilarang merokok kan, kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai mamnu'ut tadkhin. Mamnu'ut tadkhin itu maksudnya dilarang merokok. At-tadkhin tu asap, dukhan. Itu dia. Dan dikabarkan dalam beberapa kitab, ad-dukhan ini tuan-tuan, kalau dia kena pada orang-orang kafir, orang-orang kafir itu akan merasai sakit yang amat dahsyat. Kalau dia terkena pada mata orang kafir, sehinggakan mata dia boleh buta. Tetapi kalau kena pada orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan macam batuk sesama gitulah. Ini beza di antara kita, orang Islam dan juga orang kafir. Tuan-tuan Kemudian akan terbitlah matahari. Tanda yang ketujuh ini, akan terbitlah matahari dari barat. Dalam hadis-hadis ada menjelaskan bahawa tuan-tuan, sebelum matahari terbit daripada barat ini, matahari ini akan hilang selama 3 hari. 2 atau 3 hari. Dalam pendapat ulama ada mengatakan 2 hari, ada setengah ulama mengatakan 3 hari. Katakanlah kita ambil 3 hari tuan-tuan. Matahari ni hilang 3 hari, tak keluar. Hari ni kita tidur, besok kita bangun pukul 7, oh gelap lagi. Pukul 3, pukul 7 memanglah gelap lagi kan. Pukul 8, gelap lagi. Kenapa gelap ni? Pukul 9, masih gelap.
Kan? Kenapa ni? Apa yang berlaku? Ini mesti dah kecoh ni. Bila pukul 9, pukul 10 pagi tu keadaan masih gelap. Agaknya nak hujan. Tunggu lagi lah. Tunggu lagi sampailah tengah hari, tuan-tuan, pukul 12, pukul 1 masih gelap. Gelap macam malam. Gelap malam. Apa perasaan kita ketika itu, tuan-tuan? Adakah kita masih lagi sibuk ambil gambar viral, gelap? Kita masih lagi leka? Ini, tuan-tuan, kalau kita tahu tentang tanda-tanda hari kiamat ini, maka apabila pukul 12, pukul 1, pukul 2 tu masih lagi gelap, maka kita dah tahu, tuan-tuan. Aku pernah dengar ustaz cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Jangan-jangan yang ini hampir kiamat tak ni? Kan? Maka ketika itu pukul 12, pukul 1, pukul 1.10 masuk waktu zuhur. Bilal tanya dengan Pak Imam, Pak Imam, gelap ni, nak azan ke? Masuk waktu zuhur ni. Teruskan azan, tuan-tuan. Teruskan azan. Sebab kita ada jam kan. Bila masuk waktu zuhur, waktu asar, walaupun keadaan gelap, teruskan azan. Jangan kita berhenti. Azan tetap perlu diteruskan. Kemudian berlalu hari itu dengan keadaan yang gelap. Sampailah waktu malam, tidur balik semula. Tidur. Pagi besok bangun, keadaannya masih sama dengan hari yang sebelumnya, iaitu gelap gelita. Maka ketika itu, tuan-tuan, mulalah orang-orang dunia ini akan berada dalam keadaan yang huru-hara. Orang akan sibuk, tuan-tuan, ketika itu untuk menambahkan amal ibadah kepada Allah. Tapi perlu diingat, sebelum berlakunya matahari keluar daripada barat ini, petandanya bahawa apa, tuan-tuan? Segala pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, hari gelap itu, kita nak bermunajat, bertaubat kepada Allah. Kita nak buat solat sunat banyak-banyak, nak tunaikan solat sebanyak yang mungkin. Kita nak bersedekah sebanyak yang mungkin. Ketika itu, tuan-tuan, segala amal ibadah yang kita buat, Allah dah tak terima lagi dah. Dah tak terima, tuan-tuan. Jadi kita perlu berhati-hati. Kalau kita mengalami keadaan seperti ini nanti, kalau tuan-tuan kita semua dapat merasai, maka ingatlah bahawa ini merupakan salah satu tandanya kiamat besar. Maka hari ketiga itu pun berlalu seperti biasa. Mesti ada orang tanya, tuan-tuan, kalau 3 hari ni gelap, matahari ni pergi mana? Matahari ni pergi mana, tuan-tuan? Menyebabkan dunia ini, bumi ni gelap. Mana matahari menyorok? Dalam surah hadis mengatakan bahawa ketika mana 3 hari matahari itu tak ada, bumi itu gelap, matahari ini duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari ini duduk di bawah arasy Allah. Arasy ini, tuan-tuan, kita akan dapat lihat satu hari nanti. Di yaumul hisab nanti kita akan dapat melihat arasy Allah. Matahari duduk di bawah arasy. Apa yang matahari buat, tuan-tuan? Matahari tunduk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari, bulan, bintang, makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, haiwan, semua makhluk ini, tuan-tuan, tunduk dan patuh pada perintah Allah. Cuma ada satu makhluk sahaja yang diciptakan oleh Allah, 2 makhluk yang diciptakan oleh Allah yang selalu ingkar kepada perintah Allah. Siapa, tuan-tuan? Manusia dan juga jin. Manusia dan juga jin ini 2 makhluk yang ada di antara kita yang taat, ada di antara kita yang tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah, termasuklah matahari ini, tuan-tuan, makhluk yang sangat taat kepada perintah Allah. Duduk di bawah arasy. Kata Allah, wahai matahari, duduk sini diam-diam.
biarkan dunia ini bergelap 3 hari. Maka matahari duduk dan diam, bermunajat, bertasbih, berzikir, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari, tuan-tuan. Kalau kita belajar sains, tuan-tuan, matahari ni duduk kat mana, tuan-tuan? Setiap planet ni, bumi kita ni beredar kan. Matahari ni tengah-tengah. Matahari ni dia tak bergerak. Matahari dia tak bergerak. Yang bergerak ni bumi kita. Kalau tuan-tuan ada masa nanti, tuan-tuan kalau ada anak cucu yang ada belajar sains sekolah rendah, tengok buku teks sains. Matahari ni duduk tengah-tengah, matahari tak gerak pun. Yang bergerak ni bumi kita. Segala planet-planet yang lain bergerak mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ketika itu, selesai 3 hari itu dalam keadaan yang bergelap, maka Allah perintahkan kepada matahari pada hari yang keempat, wahai matahari, terbitlah engkau dari arah barat. Maka matahari pun keluar daripada arah barat. Ketika itu manusia pun juga, tuan-tuan, masih lagi lalai ambil gambar, oh matahari keluar daripada barat. Benda yang pelik dia kata. Tapi dia tak tahu ke sebenarnya itu adalah salah satu tanda besar berlakunya hari kiamat. Orang yang tak belajar, tuan-tuan, orang yang tak datang kuliah ilmu, orang yang tak belajar, mereka kan lalai lah. Ingatkan benda ni mainan. Dan matahari akan naik seperti biasa. Daripada arah barat itu, dia akan naik sampai seperti biasalah, sampai ke atas apa semua, dan terbenam seperti biasa. Dan keesokan harinya, matahari akan terbit daripada arah timur seperti biasa. Akan terbit macam biasa. Itu dia. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah gegaran gempa bumi yang kuat di semenanjung Arab. Gempa bumi ini bukan gempa bumi yang biasa. Bukan bergegar macam tu je. Kalau bergegar, meja kita ni bergegar gitu je, tu biasa. Gegaran ini sehingga dia akan membelahkan bumi, habis hancur. Tu gegaran. Tandanya berlakunya kiamat. Kemudian yang ke-9, angin yang akan keluar dari arah Yaman. Angin ini akan keluar daripada arah Yaman, dan angin ini akan melalui seluruh dunia. Tapi jangan risau, tuan-tuan. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah tak akan merasai berlakunya hari kiamat. Tak rasa, tuan-tuan. Walaupun berlakunya kiamat itu akan hampir dengan kita dan kita akan rasa, tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka tak akan melihat, tak akan merasai dahsyatnya hari kiamat. Walaupun ketika itu, tuan-tuan, iman kita sebesar zarah, masih ada iman lagi dalam diri kita, maka ketika itu kita selamat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana angin yang diturunkan ini, apabila terkena pada orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman ini akan mati. Orang-orang yang beriman ini akan mati disebabkan angin ini tadi. Maka yang akan tinggal ketika itu adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik yang akan tinggal, dan mereka inilah yang akan merasai dahsyatnya hari kiamat. Kemudian keluar api yang besar dan sebagainya, dan yang terakhir nanti itu akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, maka akan hancurlah bumi dan seisinya. Kita tak rasa, tuan-tuan, insya-Allah. Pastikan, tuan-tuan, dalam diri kita ini, dalam hati kita ini masih ada lagi iman. Sekuat-kuat mana, sejahat-jahat mana pun kita sekalipun, tuan-tuan, jangan pernah kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahat mana kita sekalipun, jangan sesekali mensyirikkan Allah. Itu dia. Kalau orang yang mensyirikkan Allah ini,
tak ada iman dah tuan-tuan. Habis. Janganlah sampai kita mensyirikkan Allah. Kalau mensyirikkan, habis. Kalau kita ini taat, kalau kita ini ada buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejahat mana, sebesar mana maksiat yang kita buat sekalipun tuan-tuan, pastikan ada iman dalam diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan selamat. Itu dia. Itu tanda-tanda besar tuan-tuan. Tapi tanda-tanda yang sekarang ini berlaku, iaitu apabila susut dan kurangnya ilmu pengetahuan agama dengan kematian seseorang alim yang ahli dalam sesuatu cawangan ilmu yang tertentu dan tidak dapat diganti. Bermaksud tuan-tuan, pada zaman kita ini banyak ulama-ulama yang telah pun diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang alim di antara kita yang telah pun meninggal dunia, yang tak ada gantinya. Contohnya ulama ini, dia alim, dia memang handal dalam bidang fiqh, maka ulama ini meninggal dunia dan tak ada orang yang boleh menggantikan dia. Ilmunya tak sama tuan-tuan. Ramai dah di antara ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia. Itu dia. Yang keduanya, apabila merebaknya kejahilan mengenai ilmu agama dengan sebab kurangnya orang-orang yang suka mempelajarinya. Orang ini tuan-tuan dahlah pergi kuliah ilmu tak datang. Kemudian bila berlaku sesuatu masalah yang melibatkan tentang hukum hakam agama, orang inilah orang pertama yang memberikan hukum. Ini haram, ini halal. Pergi dengar kuliah ilmu pun tak tuan-tuan. Belajar, baca buku apatah lagi. Suruh datang pergi masjid, suruh dengar kuliah ilmu pun tak dengar. Suruh dia baca lagi lah tak baca. Tapi bila berlaku sesuatu masalah, kekeliruan, dialah orang pertama yang keluarkan hukum. Ini tuan-tuan, banyak dah ni. Dalam Facebook ada satu isu saja, dialah orang pertama yang komen. Ini haram. Tuan-tuan, tanpa dia merujuk kepada ulama, tanpa dia merujuk kepada Al-Quran, tanpa dia merujuk kepada hadis Nabi SAW, dia keluarkan hukum ikut suka dia je. Ini kita kena hati-hati tuan-tuan. Media sosial kita ni, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok lebih dahsyat lagi tuan-tuan. TikTok sekarang ni. Kuliah saya ni dirakam, masuk dalam Facebook, baru 20 orang tengok. Kalau orang rakam benda pelik, tak sampai 1 jam, 20,000 orang tengok. Dahsyat tuan-tuan. Lepas ni tulis tajuk saya tu pelik sikit, biar orang tengok. Benda pelik yang orang buat, ramai yang nak tengok. Tapi bila kuliah ilmu, tak ada orang tengok. Tak sedap lah tengok kuliah, cakap je ustaznya macam tu, kan? Jadi tuan-tuan, bila mana orang yang jahil cuba menunjukkan kejahilannya dengan konon-kononnya dia pandai, itu bahaya tuan-tuan. Kemudian apabila diserahkan sesuatu urusan agama seperti jawatan ketua negara, mufti, qadi dan sebagainya untuk dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya. Kontraktor disuruh jadi qadi, boleh? Tak boleh tuan-tuan. Cikgu disuruh jadi qadi, boleh? Tak boleh, sebab bukan ahlinya. Kemudian yang keempat, apabila sesuatu masyarakat dipimpin oleh seseorang ketua yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat dan perbuatan yang durjana. Ni tuan-tuan, diharapkan tak berlaku lagi. Kemudian yang kelima, apabila orang yang benar dikatakan pendusta, orang yang pendusta dikatakan yang benar. Orang yang bercakap benar, ustaz yang menyampaikan kuliah, ustaz yang menyampaikan ilmu dikatakan penipu. Kawan dia cakap kat warung dia kata betul. Pelik tuan-tuan, kan? Ustaz kata nanti matahari akan keluar daripada barat, tanda-tanda hari kiamat besar.
Dia percaya kawan dia cakap kat warung. Kau percaya dengan ustaz tu? Ustaz tu saja je reka-reka cerita nak takut-takutkan kita tentang hari kiamat. Dia pun percayalah cakap kawan dia kat warung. Ustaz tu dia katakan tipu pula, kawan dia yang kata betul. Tuan berhati-hati tuan-tuan. Kemudian orang yang amanah dia khianat. Kemudian orang yang adil dikatakan zalim, orang yang zalim dikatakan adil. Ini juga merupakan tanda-tanda kiamat yang sekarang ini pun dah mula berlaku. Maka kita kena berhati-hati. Kemudian yang keenam, apabila arak menjadi adat diminum berterang-terangan di sana sini dengan digalakkan pula oleh pemimpin dan ketua. Tengok orang minum arak saja je tuan-tuan. Itu tandalah tuan-tuan. Bukan kalau orang kafir ni minum arak kita tak pelik. Orang Melayu, Islam minum arak itu pelik. Yang ketujuh, apabila perbuatan lucah dan cabul dilakukan dengan berterang-terangan di merata-rata tempat dengan tidak mendapat sebarang teguran kerana kelemahan iman. Kes rogol tuan-tuan, banyak kes rogol merata-rata, kes berzina dan sebagainya, banyak berlaku sekarang ini. Maka tuan-tuan, inilah yang kita kena berhati-hati dan jaga apabila tanda-tanda kiamat ini semakin hampir. Jadi itu saja tuan-tuan, insya-Allah untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita boleh sedikit mengambil manfaat dan seterusnya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat, insya-Allah. Jadi marilah kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.